Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpah rahim dan kasih sayangnya kita dapat meneruskan pengajian pada pagi ini daripada kitab Tafsir Al-Jalalain daripada surah Ibrahim. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengurniakan kepada kita kefahaman dan cinta yang mendalam terhadap Al-Quranul Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم. قالت لهم رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده وما كان لنا أن نأتيكم بسلطان إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون. وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين. قالت لهم رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده وما كان لنا أن نأتيكم بسلطان إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. Berlalu pada ayat yang ke-10 syubhat-syubhat, kekeliruan-kekeliruan
yang diangkat oleh kaum-kaum para anbiya. Apabila mereka diajak untuk beriman, apabila mereka diajak meninggalkan kekufuran, mereka memberi 3 alasan yang kita sifatkan sebagai syubhat ataupun kekeliruan. Alasan yang tidak berpaksi pada hujah yang nyata. Alasan yang hanyalah sebagai alasan untuk mereka tidak menerima kebenaran. Alasan yang pertama, mereka tidak mahu mendengar dakwah para anbiya alaihi wassalatu wassalam. Alasan yang pertama ialah in antum illa basyarum mithluna. Kamu wahai para rasul, kamu wahai pendakwah, kamu wahai orang yang ajak kami, pertama kamu ini sama seperti kami. Kami manusia, kamu pun manusia. Kami makan, kamu pun makan. Kami beristeri, kamu pun beristeri. Jadi kalau kita ini daripada jenis makhluk yang sama, mana mungkin kamu mendapat sesuatu yang kami tak dapat, iaitu kamu ini menjadi utusan Tuhan. Mereka menjadikan hujah basyariyah, bahawasanya Rasul itu manusia. Mereka jadikan hujah untuk mengatakan tidak logik. Kalau kita sama-sama manusia, kamu ada kelebihan tambahan, iaitu kamu ini menjadi utusan Tuhan. Tak mungkin berlaku seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua, mereka mengatakan kami tidak akan meninggalkan apa yang kami buat sekarang, kerana apa yang kami buat sekarang ini adalah perkara yang telah diamalkan oleh datuk nenek moyang kami. Apa yang kami lakukan sekarang ini adalah yang sudah sekian lama dilakukan oleh nenek moyang kami. Kamu ini wahai para pendakwa datang adalah untuk pesongkan kami, untuk halang kami daripada buat perkara yang nenek moyang kami lakukan. Nenek moyang kami datang lebih awal daripada kamu. Sudah tentu nenek moyang kami lebih tahu yang mana lebih benar, yang mana salah. Kamu dengan kami ni sama sahaja. Nenek moyang kami ini mereka datang lebih awal lagi. Jadi kamu ini sebenarnya datang hanya penghalang dan nak ubah, seolah-olahnya mahu memperbodohkan nenek moyang kami. Itu alasan yang kedua. Alasan yang ketiga, mereka kata apa? Turiduna an tasudduna amma kana ya'budu aba'una fa'tuna bisultanin mubin. Alasan yang ketiga, mereka mengatakan tak cukup dengan apa yang kamu bawa. Kami inginkan kamu datangkan kepada kami sultanin mubin. Kamu datangkan kepada kami hujah yang jelas, bukti yang jelas. Dalam ayat yang lain Allah terangkan mereka ini begitu sekali nak melihat bukti, mereka kata kami tak akan percaya kepada kamu sehingga kami lihat sendiri malaikat turun daripada langit. Ada juga yang kata kami tak akan percaya kepada kamu sehingga kamu naik melalui tangga, naik ke langit. Bila sampai ke langit, kamu ambil kitab daripada langit.
dan kami tidak akan beriman dengan bahawasanya kamu ini berjumpa Tuhan dekat langit, melainkan kamu daripada langit itu kamu bawa turun buku, bawa turun kitab. Kami tengok sendiri secara langsung kamu turun daripada langit bawa kitab. Ini 3 syubhat, 3 alasan yang mereka kemukakan. Kita akan dapati alasan-alasan ini berulang-ulang kali disebutkan di dalam Al-Quran. Maka apakah jawapan daripada pihak Rasul pula? Apakah jawapan daripada pihak Rasul menyingkap syubhat kekeliruan yang mereka terjerumus ke dalamnya? Maka kata Rasul, qalat lahum rusuluhum in nahnu illa basharun mithlukum. Maka para rasul telah berkata kepada kaum mereka, in nahnu illa basharun mithlukum. In dengan makna ma. Dalam tafsir Jalalain, in dengan makna ma, memberi isyarat bahawasanya in di sini adalah in nafi. In di sini adalah apa? In nafi, bukan in mukhaffafah daripada inna, bukan. Tetapi in di sini adalah in nafi. Cara pengarang Jalalain ingin menjelaskan in ini adalah in nafi dalam tafsir in ma. Jadi in di sini maknanya ma. Tidaklah kami illa basharun mithlukum kama qultum. Tidaklah kami melainkan manusia seperti kamu. Ya, kami mengaku bahawasanya kami ini memanglah manusia seperti kamu. In nahnu illa basharun mithlukum kama qultum. Seperti mana kamu kata. Kami mengaku yang kami ini sama seperti kamu daripada segi manusiawinya. Tetapi walaupun kami sama dengan kamu, tetapi soal kerasulan, soal kenabian ini kurniaan Allah. Soal kerasulan dan soal kenabian ini adalah kurniaan Allah. Bila Allah kurniakan, dia berilah kepada sebahagian manusia dan dia tak bagi kepada sebahagian yang lain. Ini adalah soal kurniaan. Seperti mana dalam akidah ahli sunnah wal jamaah, nubuwah ini bukanlah perkara yang boleh diusahakan. Satu orang dia boleh usahakan, dia buat amal bersungguh-sungguh, dia tinggalkan dunia, kosongkan hatinya daripada cinta makhluk, dia bersuluk dekat Gua Hira, dia berzikir, bermunajat, sampailah berlaku keheningan dan kesucian hati dia, sampai satu tahap dia boleh mencapai martabat nubuwah. Tidak, martabat nubuwah ini tidak boleh dicapai. Dia bukan bangsa yang boleh diusahakan. Tetapi nubuwah ini adalah apa? Walakinallaha yamunnu ala man yasha'u min ibadih. Tetapi Allah lah yang mengurniakan nubuwah ini kepada sesiapa yang dia inginkan daripada kalangan hamba-hambanya. Ini jawapan yang pertama. Jawapan yang pertama untuk syubhat yang pertama. Kamu bagi alasan kami ni manusia. Jadi kalau kami ni manusia, kamu pun manusia. Kita ni sama, jenis sama. Jadi kalau kita jenis yang sama, mana boleh kamu dapat benda yang kami tak dapat? Nampak tak? Ini pemikiran yang dangkal. Ini pemikiran yang cetek, yang tidak berpaksi pada konsep pemikiran yang telus. Tanpa melihat soal kenabian, berapa banyak perkara-perkara yang antara satu orang dengan yang lain ini berbeza kurniaannya. Kita belum bicara soal kenabian,
Kita bicara soal kualiti yang ada pada sesetengah orang, kelebihan, kemahiran. Kita dapati ada sesuatu kemahiran yang ada pada sesetengah orang tapi tak ada pada orang yang lain. Dalam perkara-perkara yang masih disifatkan perkara alam sufli, alam rendah, alam bawah, dalam perkara-perkara seperti itu pun berlakunya tafawud, yang kamu sendiri boleh lihat dan musyahadah dengan mata kamu sendiri. Jadi kalau dalam perkara ini kita terima ada orang mempunyai kelebihan tertentu tidak pada yang lain, maka dalam soal menjadi utusan Allah, sudah tentulah kalau ada orang yang mempunyai kelebihan dilantik menjadi Rasul dan Nabi, tidak ada apa-apa yang disifatkan sebagai bertentangan dengan akal lurus, bertentangan dengan adat, kerana persamaannya mungkin daripada nama manusianya, tetapi kualiti manusia adalah benda yang berbeza-beza. Maka jawapan yang pertama bagi syubhat yang pertama oleh para rasul kepada kaumnya, ingat poin ni, walakinnallaha yamunnu ala man yasha'u min ibadihi, tetapi Allah mengurniakan kepada sesiapa yang dia mahu daripada kalangan hambanya. Mengurniakan apa? Tengok dalam tafsir Jalalain, walakinnallaha yamunnu ala man yasha'u min ibadihi bin nubuwah, mengurniakan kenabian kepada sesiapa yang dia kehendaki, bukan mengurniakan kepada sesiapa yang kamu kehendaki. Dalam ayat yang lain, wa qalu laula nuzzila hadzal qur'anu ala rajulin minal qaryataini azim. Terkadang mereka berhujah nak menolak Rasul ini, mereka berhujah dengan alasan kamu manusia, kami ni manusia, kami nak Rasul ini malaikat. Terkadang mereka berhujah menolak Rasul ini daripada segi mereka kata kamu ini orang yang ikut kamu ni orang-orang bawah, orang-orang kasta rendah, ardhalun, kami ni orang besar. Kadang-kadang mereka ini tolak Rasul dengan alasan kalau benda yang kamu dakwahkan ni betul, kalau perkara yang kamu ajak kami ini benar, baik, maka tak mungkin kamu ini lebih dapat, kamu lebih tahu, kamu tahu lebih awal daripada kami, kamu dapat lebih awal daripada kami. Ini pun penyakit juga di kalangan kaum yang didakwahkan. Dalam ayat yang lain Allah Ta'ala berfirman, "Lau kana khairan ma sabaquna ilaih", menukilkan perkataan daripada sebahagian kaum bila didakwah. Mereka kata apa? "Lau kana khairan ma sabaquna ilaih", kalau perkara yang Rasul itu dakwahkan itu benar, kalau puak-puak itu punya keterangan itu benar, baik, bagus, ma sabaquna ilaih. Ma sabaquna ilaih, iaitu tak mungkin mereka ini dapat lebih awal daripada kami. Ini semua adalah ragam dan karenah daripada kaum yang dihadapi oleh para anbiya alaihimussalatu wassalam. Apabila kita membaca, menelusuri kisah-kisah mereka ini, maka kita faham satu perkara, nabi-nabi terdahulu berdepan dengan pelbagai karenah daripada kaum mereka, pelbagai kata merendahkan, pelbagai kata nista, tetapi mereka tetap istiqamah dalam melakukan dakwah. Jadi jawapan yang pertama
untuk syubhat yang pertama adalah walakinnallaha yamunnu ala man yasha'u min ibadihi. Kemudian ayat yang seterusnya, wa ma kana lana an na'tiyakum bisultanin illa biiznillah wa ma kana lana ini ditafsirkan apa? Wa ma kana lana wa ma yanbaghi lana. Wa ma yanbaghi lana. Wa ma kana lana maksudnya wa ma yanbaghi lana. Wa ma kana lana an na'tiyakum bisultanin illa biiznillah. Wa makana lana terjemahannya tidak sepatutnya. Tidak sepatutnya kami ini boleh mendatangkan kepada kamu dengan bukti melainkan dengan izin Allah, dengan perintahnya. Sebab apa? Lianna abidun marbubun. Lianna abidun marbubun. Untuk syubhat yang kedua, tadi kita sebut dah, apakah kekeliruan yang kedua? Kekeliruan yang kedua, mereka kata yang kami sedang lakukan sekarang ini adalah jalan datuk nenek kami. Kalaulah perkara yang kamu bawa itu betul, datuk nenek kami ini lebih awal tahu daripada kamu, maka untuk menjawab syubhat ini, di mana tu? Di manakah perkataan daripada para nabi, para rasul menjawab kekeliruan bahawasanya kalaulah benda yang kamu buat ini betul, mustahil datuk nenek kami tak tahu. Maka jawapannya sebenarnya terkandung dalam ayat walakinnallaha yamunnu ala man yasha'u min ibadihi. Terkandung dalam ayat ini. Bagaimana? Yaitu Allah Subhanahu wa taala mengurniakan ilmu, membezakan dengan hak yang batil dengan yang batil kepada sesiapa yang dikehendaki. Maka walaupun kami ini manusia, datuk nenek kamu ini manusia, tetapi persoalannya adalah man, anugerah. Kami ini dapat anugerah daripada Tuhan kami, sehingga kami dapat beza hak dan batil, benar dan salah. Maka kalau ada orang yang dapat, ada orang yang tak dapat, ini soal man, ini soal anugerah daripada Allah Subhanahu wa taala, mengurniakan kepada sesiapa yang dikehendaki. Walakinnallaha yamunnu ala man yasha'u min ibadihi. Dan syubhat mereka yang ketiga, mereka kata kami tak berpada dengan buku yang kamu bawa. Kami nak kamu terangkan kepada kami, kamu bawa datang kepada kami sultan, bawa kepada kami biar hujah itu jelas, sejelas cahaya matahari. Maka apa jawapan para nabi terhadap syubhat ini? Maka para nabi memberitahu, soal mendatangkan sultan, mendatangkan mukjizat ini bukan kuasa kami, ini kuasa Allah. Kami bertindak menyampaikan. Adapun kamu ingin minta nak lihat malaikat lah, nak lihat Tuhan, ada yang minta nak minta kami naik ke langit, itu dan ini semua adalah perkara-perkara yang bukan kuasa kami. Ini hanya bergantung kepada kehendak Allah dan perintah Allah. Kalau dia mahu berikan, maka dia berikan. Bukan perkara ini dalam kawalan kami. Itu cara Nabi menjawab. Itu bukan tugas kami.
Tugas kami menjelaskan kepada kamu perkara yang dihantar kami dengannya. Adapun membawa sultan, maka kata Nabi, wa ma kana lana an na'tiyakum bi sultanin illa bi idznillah bi amrihi. Sebab apa kami tak boleh bawa sendiri? Li anna abidun ma'murun, kerana kami ini hamba, kami ini diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Li anna abidun marbubun, kami ini adalah hamba, kami ini di bawah tarbiyah, kami ini di bawah kuasa Rabb yang Maha Kuasa. Soal nak datangkan saksi, nak datangkan bukti biar mata lendih kamu ini, itu bukan kuasa kami, bahkan itu bukan tawajuh, itu bukan tanggungjawab ke atas kami. 3 kekeliruan dijawab dengan 3 jawapan. 3 kekeliruan dijawab di dalam ayat ini. Dijawab dengan ayat ini. Dan punca 3 kekeliruan mereka itu ialah jahil. Punca 3 kekeliruan itu adalah takabur. Punca 3 kekeliruan itu adalah bersifat materialistik. Kita lihat Bani Israel, dia begitu degil dan keras kepala, walaupun dah lihat berbagai-bagai mukjizat luar biasa depan mata mereka, dah lihat pun Firaun tenggelam dalam laut mati, dalam laut merah, dah lihat laut terbelah, tetapi perangai mereka ini masih berterusan, sehingga mereka minta Nabi Musa, arinallaha jahrah, arinallaha jahrah, kamu wahai Musa tunjukkan kami Allah itu secara nyata, kami nak tengok dengan mata kepala kami sendiri. Nampak? Ini apa ni? Ini penyakit apa ni? Ini penyakit, iaitu tiada iman. Sebab itu medium untuk satu orang ini jadi orang yang beriman yang sebenarnya adalah mempunyai kepercayaan, iman yang mendalam. Adapun orang yang nak semua perkara dibuktikan dengan sesuatu yang bersifat fizikal, sesuatu yang disifatkan saintifik kalau orang sekarang, maka sebenarnya dalam hati dia itu ada palitan daripada penyakit yang dihadapi oleh orang-orang yang terdahulu. Kalau seseorang itu dia biasakan diri dia dengan bahawasanya saya ni hanya akan percaya bila ada sesuatu yang bersifat saintifik, sesuatu yang bersifat nampak terang. Nak beriman kepada malaikat itu, dia tak akan beriman selagi dia tak nampak malaikat dengan mata dia. Nampak macam bijak kan? Tapi sebenarnya dialah orang yang lemah. Dialah orang yang lemah. Dalam hati dia itu ada palitan daripada penyakit-penyakit kaum yang terdahulu. Sebab itu Nabi ini mengusahakan atas iman, bukan mengusahakan atas musyahadah, mengusahakan atas iman. Iman ini adalah kekuatan yang lebih besar daripada akal. Iman ini percaya. Sebab apa? Kita kena letakkan iman itu depan berbanding musyahadah. Sebab akal ini dia ada perkara-perkara yang dia lambat nak akses, ataupun dia memang tidak mempunyai daya idrak kepada perkara tersebut. Jika seseorang itu dia jadikan sesuatu yang dia akan percaya ini kalau hanya ada bukti logik dan saintifik, menurut dia tak logik. Menurut dia, adakah betul logik dia? Maka dia akan terjerumus dalam lembah kekufuran. Mungkin alasan ini sebahagian ulama
mengatakan bahawasanya ilmu sains itu boleh membawa kepada kekufuran. Ini mungkin maksudnya dalam sebahagian keadaan apabila terlalu beriman dengan saintifik, maka mereka menggelar diri mereka sebagai intelek, hanya akan berpaksi kepada bukti empirical sahaja. Kalau tiada bukti empirical, mereka tidak akan percaya. Nampak macam cerdik, tapi sebenarnya orang ini lemah. Sebab kita ada satu lagi yang dipanggil iman. Sebab itu perkara iman ini yang diletak depan, alladzina yu'minuna bil ghaib. Kamu ni dalam bab agama ni kena jadikan iman ni modal besar. Sebab nak sampai ada bukti empirical adanya kehidupan selepas mati, adanya malaikat, dia nak dapat bukti saintifik. Dalam masa dia nak dapat tu, dia menjalani kehidupan bertahun-tahun, dia tak beriman dengan malaikat. Sedangkan ada satu lagi jalan untuk dia beriman pada benda, untuk dia percaya pada benda yang tidak nampak, itu dengan jalan iman. Iman apa? Dia beriman kepada orang yang bawa cerita itu. Orang yang bawa cerita itu, kalau dia orang yang benar, maka kita terima cerita dia. Itu kaedah iman, mempercayai orang tengah yang bawa berita. Dalam perkara-perkara dunia yang biasa-biasa, kita tak nampak pun benda tu berlaku. Datang satu orang yang kita percaya pada dia, dia beritahu anak kita ni berlaku kemalangan. Kita tak tengok, tapi oleh kerana orang yang cakap ini memang orang yang memang tak mungkinlah berbohong dengan kita, bila dia bagi tahu kepada kita begitu, kita dah jadi sedih, kita dah jadi sesak. Nampak tak kesan daripada pemberitahuan dia? Kita tak nampak pun, tapi kenapa kita menangis? Kita tak nampak pun, tapi kenapa kita sedih? Sebab apa? Sebab apa kita sedih? Kita belum nampak. Nampak tak? Menunjukkan tidak semestinya nak tunggu sesuatu perkara itu betul dengan erti kata sebenar, mesti tengok dengan mata. Dalam adat kehidupan seharian manusia pun, manusia berpada dengan orang tengah yang bagi tahu, dengan syarat orang tengah tu boleh dipercayai. Kalaulah manusia selain Rasul, ada kemungkinan dia bercakap benar, ada kemungkinan dia bercakap dusta. Pun begitu, kita layan adat ini, berpegang teguh kepada wasitah perantaraan. Begitulah juga dalam soal kerasulan dan nubuah. Rasul ini orang tengah. Soal kita tak nampak apa yang dia cerita, memang kita tak boleh nampak. Sebab apa? Sebab dia adalah perkara yang ghaib. Maka sebab itu asas untuk beriman kepada perkara yang ghaib, kena beriman kepada Rasul ini, kena beriman kepada dia ini Rasul. Kalau kita betul-betul yakin dia Rasul, bas apa sahaja yang dia cakap adalah benar. Jadi maknanya dia punya puncanya, punca kesesatan manusia adalah meragukan orang yang membawa berita, iaitu Rasul. Sebab itu kita dapati dalam Al-Quran banyak ayat-ayat yang menyingkap, mencuci hati orang yang masih lagi terpalit dengan syubhat, tak nak terima kebenaran atas alasan siapa. Mereka menilai siapa yang bawa cerita tersebut. Maka kata Rasul, wa ma kana lana an na'tiyakum bi sultanin illa bi idznillah. Maka kata Rasul, wa 'ala Allahi fal yatawakkalul mu'minun. Kata Imam Ar-Razi, perkataan wa 'ala Allahi fal yatawakkalul mu'minun wa yathiqu bihi, mungkin Imam Ar-Razi kata mungkin setelah Rasul ini membentangkan hujah-hujah mereka,
maka mereka tetap ditolak oleh kaum mereka. Mereka diperlecehkan. Mereka mungkin diancam dengan ancaman-ancaman yang ingin memudaratkan. Maka setelah mereka telah menunaikan tanggungjawab mereka, masih lagi dihunjam dengan ancaman seperti itu, maka apa kata para rasul? Wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Hanya kepada Allah hendaklah beriman semua orang, hendaklah bertawakal semua orang yang beriman. Maksudnya apa? Kami sudah tunaikan tanggungjawab kami. Kalau kamu ingin mengancam kami dengan apa-apa ancaman, kami ini bertawakal kepada Allah. Ini adalah bekal yang paling kuat yang ada pada semua Nabi, iaitu mereka bertawakal kepada Allah. Tawakal kepada Allah ini dalam dakwah ni, satu begini, tawakal kepada Allah. Satu, tawakal kepada Allah dalam dakwah, iaitu selepas kita sudah dakwah, kita sudah mendakwah seseorang, kita tawakal kepada Allah. Apa maksud kita tawakal pada Allah lepas kita sudah dakwah dia? Iaitu kita tawakal, kita serah pada Allah soal hidayah dia. Yang penting kita tunaikan tanggungjawab secara sempurna. Soal dia akan terima, soal hati dia akan terbuka, bertawakal kepada Allah. Pada waktu siang ajak manusia kepada Allah, pada waktu malam rayu doa daripada Allah, ya Allah berilah hidayah kepadanya. Ini makna yang pertama, iaitu dalam berdakwah satu orang itu bertawakal kepada Allah. Makna yang kedua, di dalam dakwah satu orang itu bertawakal kepada Allah, iaitu kemungkinan gangguan, ancaman, mudarat yang akan disampaikan oleh kaum, oleh orang yang didakwah, mungkin ancaman itu, ancaman ini. Maka para pendakwah berpaut hati dengan Allah. Kami bertawakal kepada Allah. Apapun perancangan yang kamu nak buat, kami bertawakal kepada Allah. Wa ufawwidu amri ila Allah, innallaha basirun bil ibad. Wa in tawallaw faqul hasbiyallah. Ini adalah perkara yang tak boleh berpisah daripada satu orang da'i, iaitu bergantung kepada Allah. Bergantung kepada apa? Bergantung kepada Allah daripada segi dia tak takut dengan ancaman-ancaman yang akan datang kepada diri dia, kerana dia bertawakal kepada Allah. Itu yang kedua. Yang ketiga, maksud satu orang da'i itu bertawakal kepada Allah ialah dalam dia melakukan dakwahnya, segala urusan kehidupan dia, segala rezeki dia, dia persembahkan kepada Allah. Dia persembahkan kepada Allah, bukan dia persembahkan kepada makhluk, tapi dia persembahkan kepada Allah. Itu makna satu orang da'i bertawakal kepada Allah. 3 perkara saya dah sebutkan. Apa makna sifat tawakal ini dibawa bersama dalam melakukan usaha dakwah. Wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Kemudian kata Rasul, wa ma lana alla natawakkal 'ala Allah wa ma lana alla natawakkal 'ala Allah
Wa ma lana alla natawakkal 'ala Allah. Kemudian Rasul itu berkata, apa sebenarnya yang menghalang kami? Apa sebenarnya yang menghalang kami daripada kami bertawakal kepada Allah? Ataupun terjemahan yang lain, mengapa kami ini tidak bertawakal kepada Allah? Mengapa? Tidak ada alasan untuk kami tidak berpegang kepada Allah. Tidak ada. Macam contoh dalam surah Yasin kan. Dalam surah Yasin, wa jaa min aqsal madinati rajulun yas'a qala ya qaumi ittabi'ul mursalin ittabi'u man la yas'alukum ajran wa hum muhtadun wa ma liya la a'budu alladhi fatarani wa ilayhi turja'un a'attakhidhu min dunihi alihatan in yuridni ar-rahmanu bi-dhurrillah tughni 'anni syafa'atum syai'an wa la yunqidhun inni idzal lafi dhalalin mubin inni amantu bi rabbikum fasma'u. Apakah persamaan ayat ini dengan ayat surah Yasin tadi? Persamaannya adalah apa? Ialah walaupun dalam surah Yasin itu bukan merujuk kepada Nabi Habib An-Najjar, dikatakan lelaki dalam surah Yasin itu adalah Al-Habibun Najjar. Tetapi bila dia dakwah kaum dia untuk terima dakwah para nabi yang datang kepada mereka, maka dia mengajak mereka itu untuk berfikir. Dan dia juga bercakap untuk memperkasakan keyakinan dalam diri dia. Maka kata Al-Habibun Najjar, wa ma liyalah, apa sebabnya? Apa sebabnya aku ini tak sembah Allah? Tak ada sebab. Maknanya tak ada sebab aku ini meninggalkan menyembah Allah. Sebab apa? Sebab dialah Allah yang menciptakan aku. Jadi tiada sebab untuk aku tidak sembah yang cipta aku. Wa ma liyala a'budu alladhi fatarani. Kemudian yang kedua kata Al-Habibun Najjar, tak ada sebab untuk aku tidak sembah Allah yang mana kamu semua ni akan kembali kepada Allah. Kamu pun akan kembali kepada dia. Jadi kenapa aku nak ikut kamu? Kenapa aku nak ikut berhala kamu, sedangkan Tuhan yang cipta aku dan sudah tentu cipta kamu, dan Tuhan yang kamu semua akan kembali kepada dia. Kamu akan kembali kepada dia. Jadi tak ada sebab aku tidak sembah Tuhan yang seperti ini, Rabb yang seperti ini. Wa ma liyala a'budu alladhi fatarani wa ilaihi turja'un. Kemudian kata lagi Habibun Najjar, a'attakhidhu min dunihi alihatan. Adakah patut aku mengambil selain daripadanya Tuhan-Tuhan? Sedangkan kalau Allah yang bersifat Ar-Rahman mendatangkan mudarat kepada aku, maka semua Tuhan-Tuhan selain daripadanya itu sedikit pun tak boleh memberi rekomen syafaat untuk lepaskan aku. Jadi nampak tak? Al-Habibun Najjar dalam ayat dia ni, walaupun dia ni sebenarnya baru memeluk agama Islam, tetapi begitu faham tentang konsep ketuhanan yang Allah kurniakan kepadanya. Dan dalam ayat ini adalah Rasul. Lagilah makrifah mereka ni tinggi. Jadi makrifah mereka ini tinggi. Maka kata Rasul, wa ma lana alla natawakkal 'ala Allah wa qad hadana subulana. Kalau kamu ni tak nak terima dakwah aku, kami akan tawakal kepada Allah. Kami akan bergantung kepada Allah. Dan tiada sebab untuk kami tidak bergantung kepada Allah. Itu maksud wa ma lana
alla natawakkal 'ala Allah. Tak ada sebab kita ini orang Islam tidak bergantung kepada Allah. Dan orang yang melakukan dakwah mengatakan tiada sebab kami ini tidak bergantung kepada Allah. Sedangkan waqad hadana subulana. Sedangkan dialah Allah yang telah memberi petunjuk kepada kami jalan-jalan. Dialah Allah yang nampakkan kami semua perkara ni, benda hak, benda batil. Maka kami serahkan diri kepada Allah. Satu orang da'i perlu ada sifat tawakul kepada Allah yang tinggi. Barisan hadapan yang perlu ada sifat tawakul kepada Allah ini adalah apa? Para asatizah, para ulama. Para ulama kan warasatul anbiya. Maka sifat bergantung kepada Allah itu perlu ada. Kita lihat tok guru dahulu dan sekarang di pondok ni mengajar ni tak ada gaji. Sekarang ni mungkin baru ada, itu pun berapa ringgit je. Tetapi Allah bagi mudah dalam kehidupan. Allah memberi mudah mereka dalam kehidupan. Kerana apa? Mereka ada satu sifat bertawakal kepada Allah. Ya, kita tak perlu ambil contoh jauh-jauh. Tok guru pondok di negara kita sendiri, asalnya pondok ni tak ada gaji. Memang tak ada. Dalam sistem madrasah kita memang ada gaji, tapi asalnya pondok ni tak ada gaji. Yuran pun tak ada. Kalau ada pun murah sangat. Tapi bagaimana mereka boleh meneruskan kehidupan, bahkan nampak kehidupan mereka makin hari makin bertambah baik, makin hari makin bertambah baik. Sedangkan mereka ini masanya untuk agama, mengajar siang dan malam. Apa yang ada dalam hati mereka ni? Bertawakal kepada Allah. Apa maksud bertawakal kepada Allah? Maksud bertawakal kepada Allah, jadikan Allah sebagai wakil. Allah jadi wakil. Macam kita ada urusan kita kan, kita serah kepada satu orang untuk dia uruskan. Kita duduk je, dia uruskan. Itu maksud wakil. Maka satu orang yang menjadikan Allah sebagai wakil, maka dia menyerahkan urusannya kepada Allah. Dia yakin Allah akan menyelesaikan urusannya. Maulana Sa'ad Damat Barakatuh mengatakan, salah satu daripada sumber rezeki adalah mengajar agama. Maksudnya, dari sumber rezeki itu maksudnya adalah mengajar agama, berkhidmat untuk agama. Salah satu amalan yang menjadi punca rezeki. Berkhidmat untuk agama adalah salah satu daripada amalan yang menjadi punca rezeki. Maksudnya mengajar agama itu sendiri punca Allah buka rezeki. Dan inilah mungkin keyakinan yang ada pada para ulama kita. Mereka yakin oleh kerana mereka jadi khadam, mereka jadi khadam untuk agama, mereka jadi khadam untuk ilmu agama. Mereka yakin yakin dengan janji Allah bahwasanya urusan-urusan mereka akan dibereskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka satu orang da'i yang lebih utama lagi, dia sendiri perlu ada sifat tawakal. Tengok tawakalnya para anbiya alaihi wassalatu wassalam. Ittabi'u man la yas'alukum ajra wa hum muhtadun. Kamu ikutlah, kata Habibun Najjar, kamu ikutlah man la yas'alukum ajra. Kamu ikutlah para pendakwah ni yang tak minta apa-apa balasan dan bayaran daripada kamu. Wa ma as'alukum alaihi min ajr in ajriya illa ala rabbil alamin. Kita jumpa berulang kali ayat ini. Kami tidak memohon, kami tak minta pun daripada kamu sebarang bayaran. Bayaran kami atas Allah. Ini perkataan in ajriya illa ala Allah ini adalah salah satu mengimplementasikan menterjemahkan makna bertawakal kepada Allah. Makna bertawakal
kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Rasul, wa ma lana alla natawakkal 'ala Allah. Kenapa pula kami tidak bertawakal kepada Allah, sedangkan jalan-jalan kami ini dialah yang tunjukkan, dialah yang tunjukkan, dialah yang memberitahu yang benar, yang salah. Maka sudah tentu zat ini adalah zat yang maha sempurna, maka tidak patut kami meninggalkannya dan tidak bertawakal kepadanya. Wa ma lana alla natawakkala 'ala Allah wa qad hadana subulana. Maka kata Rasul itu kepada kaumnya, kalau kamu masih lagi nak menyakiti kami, maka kata Rasul, wala nasbiranna ala ma adaitumuna, wala nasbiranna ala ma adaitumuna wa 'ala Allah falyatawakkalul mu'minun. Wala nasbiranna, lam takkid dan nun takkid saqilah. Apa kata para rasul? Wala nasbiranna, pasti dan pasti kami akan terus bersabar atas apa-apa yang kamu sakiti kami. Apa-apa yang kamu sakiti kami, kami akan terus bersabar. Kita tengok dulu tafsiran perkataan ala ma adzaitumuna. Pengarang Jalalain telah tafsirkan ala ma adzaitumuna, telah tafsirkan dengan ala adzakum. Ma adzaitumuna ditafsirkan dengan ala adzakum. Apa maksudnya? Kita tengok dalam hasyiah, ala adzakum isyaratun ila anna ma masdariyatun wa huwa al-arjahu li'adami al-hajah ila rabitin ad'a hadfuhu ala ghairi qiyas wa yajuzu an takuna mawsulatan ismiyah wal a'idu mahdhuf ala التدريج إذ الأصل آذيتمونا به ثم حذفت الباء فوصل الفعل إليه بنفسه. Jadi kita terangkan dulu daripada segi i'rabnya. Ala ma adzaitumuna. Ala ma adzaitumuna ni, ma yang ada pada ayat ini ada dua ihtimal. Satu, ma ini adalah ma masdariyah. Yang kedua, ma ini adalah ma mausulah. Sama ada kita kata dia adalah ma masdariyah ataupun dia adalah ma mausulah. Antara menghamalkan, menanggungkan dia atas ma mausulah dengan ma masdariyah, lebih bagus kita tanggungkan dia ma ni atas makna apa? Atas makna ma masdariyah. Dan perbuatan pengarang tafsir Jalalain pun menunjukkan beliau mentarjihkan ihtimal pertama. Beliau apa? Mentarjihkan ihtimal pertama, iaitu ma ni adalah ma masdariyah. Apa bukti? Imam Sayuti mentafsirkan ma yang pada ayat ala ma azaitumuna ini adalah ma masdariyah. Buktinya tengok pada tafsirannya. Al-Imam As-Sayuti telah tafsirkan ala ma azaitumuna sebagai ala adzakum. Ala adzakum. Nampak? Macam mana pula kita tahu yang beliau cenderung kepada tafsiran ma itu adalah ma masdariyah? Tengok cara dia tafsir. Ala adzakum. Beliau telah tafsirkan ma azaitumuna ni dengan adzakum. Adzakum ni masdar. Adzakum ni kan masdar kepada azaitumuna. Jadi tumuna ni dhamir muttasilah. Jadi bila dia didatangkan dalam bentuk masdar, maka dia diidhafatkan dengan lafaz kum. Jadi dia telah, fi'il ini telah ditakwilkan dengan masdar. Ma azaitumuna telah ditakwilkan dengan masdar. Satu lagi, kalau kita ihtimal, kita tanggungkan ma azaitumuna ni sebagai ma mausulah, dia kena takdir lah.
Sebab isim mausul memerlukan kepada a'id. Isim mausul silah perlukan kepada a'id. Maka kena takdirlah ala ma adaitumuna, ay ala alladhi adaitumuna bihi. Kalau kita takdirkan ma itu adalah ma mausulah, dia punya takdir dia bunyi macam ni. Kalau ma masdariyah bunyinya ala adzakum iyana. Tapi kalau ma itu ma mausulah, takdir dia ala alladhi adaitumuna bihi. Ala alladhi adaitumuna bihi. Okey, setelah kita nampak daripada segi nahunya wala nasbiranna ala ma adaitumuna, tengok balik dalam diri para anbiya itu. Pertama ada tawakal kepada Allah, yang kedua ada sabar. Jadi Rasul tu kata apa? Kok mana pun kamu nak kata kat kami, kok mana pun kamu ancam kami, kami akan mengambil sikap wala nasbiranna ala ma adaitumuna. Ayat wala nasbiranna ala ma adaitumuna tinggi. Tinggi, ilmunya tinggi. Mengajar tentang sifat. Orang yang boleh ada sabar ni sebenarnya dia kena ada sifat tawakal. Memang kelebihan para Nabi ini adalah bersabar. Ini yang kurang ada pada kita pada akhir zaman ni. Bersabar dengan mad'u. Bersabar. Kita sampaikan je. Kena kecam ke, kena apa ke, sabar. Nabi ni bukan kena kecam je, kena pukul lagi. Sabar. Dia sifat sabar ni dengan apa ni, dengan para mad'u ni, dengan orang yang kita dakwahkan ni, dia kalau nak dapat dia kena duduk dalam lapangan. Dia kalau duduk dalam bilik aircon, sifat tu tak datang. Sebab yang kita tengok asatizah ni yang kuat melenting ni, orang komen sikit dia dah melenting lebih. Kuat melenting. Melentingnya lebih, kan? Mengadu, kan kita dah sebut hari tu. Kita ni dalam buat dakwah jangan mengadu dengan makhluk, mengadu dengan Allah. Jadi kita rajin mengadu dengan makhluk, mengadu dengan Facebook, kan? Jadi asatizah bila dia tak puas hati dengan anak murid dia mengadu kat Facebook. Dia tak puas hati dengan jemaah masjid dia ngajar, dia mengadu kat Facebook. Bukan mengadu je, dia menyindir, dia mengutuk. Ini tak ada sifat para anbiya ni, tak ada sifat macam tu, kan? Sabar, khalas, kan? Sabar. Belum cerita lagi masuk ke lapangan, pergi rumah ke rumah. Jadi kadang-kadang dalam bab ni, dalam bab sabar dengan mad'u ni, mungkin orang tabligh lagi sabar lah, kan? Tapi orang tabligh sekarang ni pun dah dia, sebab itu bila kita berada dalam zon selesa, kita dah hilang sifat. Dulu sabar. Sekarang ni bila pergi buat gash, menghadapi ujian-ujian, maka kita balik, kita ngumpat sama jemaah. Tadi pergi rumah pakcik tu, begitu begini kan. Dulu sabar. Sekarang ni pun sama juga, kita para karakun ni, bila balik daripada gash, mulalah mengumpat. Rumah A okey, rumah B pakcik ni kepala botak, perut boncet. Orang dakwah dia cakap gitu pula. Jadi bila kita berada dalam zon selesa, maka sifat sabar tu tak ada. Sedangkan sifat sabar ni adalah sifat Allah, sabur, halim, dan juga sifat para anbiya alaihi wassalam. Maka kata para nabi, wala nasbiranna ala ma adaitumuna. Moga-moga ayat ini menjadi penyejuk hati kita dalam menjalankan usaha dakwah. Wala nasbiranna ala ma adaitumuna. Baca ayat ini bila berhadapan dengan ujian. Kita ingat Nabi dulu pun kata wala nasbiranna
ala ma adaitumuna wa lanasbiranna. Ayat ini terlalu manis dia punya ayatnya, kerana mempunyai lam takkid dan nun takkid sakilah, menunjukkan bersungguh-sungguh. Menunjukkan apa? Menunjukkan bersungguh-sungguh. Dia zon selesa ni dalam dakwah ni. Kalau Maulana In'amul Hasan kata, dia panggil kita berada pada zaman istiqbal. Zaman istidbar, zaman orang tak suka ni memanglah payah tapi dia manis. Tapi zaman istiqbal, semua orang sambut, semua orang puji. Kita bangga pula dengan nama tu, dengan nama ni. Nampak macam meningkat kan, tapi sebenarnya dia boleh merosakkan kita. Dia boleh merosakkan kita. Jadi sebab itu dipanggil az-zuhuru yaqsimuz zuhur. Kemasyhuran ini dia boleh mematahkan tulang belakang. Sebab itu adalah suatu sistem dalam tarbiyah. Para guru, dia tak benarkan anak-anak murid dia yang belum sampai waktunya untuk zuhur, untuk menerima kemasyhuran. Sekarang ni sistem ni pun kita tengok, memanglah ada orang yang pandai. Contohnya budak ni hafalannya bagus tapi masih belajar lagi, maka diwar-warkan tentang dia dalam media sosial oleh gurunya. Sebenarnya tak bagus untuk budak tu, famouskan dia. Mungkin budak ni bijak ke, hafal matan banyak ke, tapi dia masih dalam status belajar. Dia masih banyak lagi tarbiyah yang dia kena lalui. Tetapi kita pergi masyhurkan dia. Guru pula, sekolah pula yang pergi masyhurkan dia. Nampak macam bagus kan? Tapi sebenarnya dia boleh merosakkan budak tersebut. Kerana kaedahnya az-zuhuru yaqsimuz zuhur. Kemasyhuran boleh mematahkan tulang belakang. Sebenarnya dia boleh membantutkan budak itu. Maka kena tunggu masa masak baru timbul. Jadi kalau belum masa masak dah nak timbul, maka dia lebih banyak mendatangkan mudarat berbanding mendatangkan manfaat. Wala nasbiranna ala ma adaitumuna wa 'ala Allah. Wala nasbiranna ala ma adaitumuna wa 'ala Allah falyatawakkalul mutawakkilun. Dan hanya kepada Allah hendaklah bertawakal oleh orang-orang yang bertawakal. Wa 'ala Allah falyatawakkalul mu'minun. Dan hanya kepada Allah bertawakal oleh orang yang bertawakal. Poin yang terakhir yang kita boleh ambil daripada ayat wa 'alallahi falyatawakkalul mutawakkilun, kata al-Imam Ar-Razi. Kata Imam Razi, cuba tengok, wa ma lana alla natawakkal 'ala Allah. Ini adalah sifat yang ada pada para nabi, iaitu mereka ini mengamalkan bertawakal kepada Allah. Dalam masa yang sama, mereka mengajak manusia mengajak manusia untuk bertawakal kepada Allah. Satu pelajaran yang dikeluarkan rahsianya oleh Al-Imam Ar-Razi bila mengatakan, ini juga sebagai satu panduan. Kalau satu orang dia ingin mengajak manusia kepada sesuatu, hendaklah perkara itu ada dalam diri dia. Jadi dalam diri para rasul ada sifat tawakul ala Allah berdasarkan ayat wa ma lana alla natawakkala ala Allah wa qad hadana subulana. Maka ada sifat tawakal dalam diri mereka. Mereka pun ajak orang wa 'ala Allah falyatawakkalul mutawakkilun. Dalam diri mereka ada wa ma lana alla natawakkala 'ala Allah wa qad hadana subulana. Maka mereka pun mengajak orang lain kepada Allah. Maka dalam diri seseorang perlu ada sifat bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi mengakhiri ini hari yang second last lah kita. Jadi esok insya-Allah hari terakhir untuk pengajian kita yang Allah beri kesempatan. Esok hari yang terakhir. Saya nak bercakap sikit tentang masalah yang kemasyhuran itu. Kalau ulama, kalau alim murabbi, guru yang murabbi, dia faham soal kemasyhuran ni. Dia bukan hasad dengki dengan anak murid dia, tetapi dia faham
perkara itu sebenarnya lebih mendatangkan bahaya berbanding manfaat. Satu poin yang menarik, ayah kepada Syekh Nuruddin, Syekh Marbu ni, dia dulu pernah datang Seri Petaling. Ayah dia ni Karkun, datang Seri Petaling. Maka satu orang ustaz tanya ayah beliau, apa rahsia anak-anaknya berjaya? Apa rahsia anak-anaknya berjaya? Maka beliau sebut dua perkara. Pertama, sentiasa memantau pergerakan anak. Memantau. Apa maksud sentiasa memantau pergerakan anak? Ambil tahu dia berkawan dengan siapa, dia pergi mana, balik pukul berapa, pergi pukul berapa, keluar rumah, masuk rumah. Ambil pemantauan pergerakan anak-anak. Ambil tahu, ambil cara, supaya anak-anak ini sentiasa dalam keadaan waspada. Sebab dia tahu ayah akan tanya ni, tadi pergi mana, kawan dengan siapa, tadi pergi dengan siapa. Dia sedar pergerakannya sentiasa ditanya oleh ayah dia, maka dia akan ada lebih kepada sifat hati-hati. Dan dia tidak merasakan bahawasanya dirinya itu dibiarkan begitu saja oleh ayahnya. Itu hikmah daripada memantau pergerakan. Yang kedua, kata Syekh Marbu, yang kedua adalah tidak menceritakan kelebihan anak kepada orang lain. Tak cerita anak dia hebat ke, hafal Quran cepat ke, membaca segera ke, dan seumpamanya, tidak war-warkan kepada orang lain. Apa hikmahnya? Apabila dia tidak mewar-warkan. Satu, kadang-kadang kita ini bila mewar-warkan kelebihan anak kita, satu, mungkin disulami dengan rasa bongkak, mungkin rasa ujub, mungkin apatah lagi dia ada rasa merendahkan orang lain. Anak dia cemerlang, anak orang lain tak cemerlang. Yang kedua, dia akan menarik menarik orang yang berhasad dengki. Dia akan menarik orang yang berhasad dengki. Orang tahu, banyak orang tahu tentang kelebihan anak dia. Seluruh Malaysia tahu sebab bubuh dalam media sosial. Maka dia mendatangkan mudarat dari segi dia akan mencambahkan hasidin, orang yang hasad. Itu yang kedua. Yang ketiga, macam saya sebutkan tadi, budak itu kecil lagi, kita masyhurkan dia ni dah macam orang besar. Sebenarnya kita membantutkan proses pembelajaran dia. Mungkin dia dipanggil sana, panggil sini, orang bagi duit sana, orang bagi duit sini, sedangkan dia belum lagi yang dipanggil sampai satu tahap yang matang. Kita khawatir mungkin kemajuan dia setakat itu sahaja, maka kita biarkan. Dia umpama yang selalu diumpamakan, kita tanam benih, kita tanam, kita bubuh dalam tanah. Biarkan dia duduk dalam tanah sampai waktunya dia tumbuh. Sampai waktunya dia tumbuh, kita jangan daripada awal lagi kita nak biar dia nampak, biar benih tu nampak, bubuh atas tanah. Sampai bila benih tu tak tumbuh, maka tanam dia dalam tanah. Itu seperti yang di-share oleh Ustaz Luqman, iaitu hendaklah kamu tanam diri kamu di dalam ardil khumul, di dalam bumi tidak dikenali, sampai waktunya diizinkan Allah yang bersifat innallaha faliqul habbi wan nawa, sampai waktu dan ketikanya. Maka kalau tumbuh, maka maksudnya kita telah tumbuh pada waktu yang tepat, pada waktu yang sesuai. Moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala mengurniakan kepada kita zuriat yang salih dan salihah. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala mengurniakan kepada kita amal salih. Siapa yang beramal pada malam tadi, semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberi husnul khatimah,
mengurniakan malam Lailatul Qadar, menerima segala doa dan permohonan kita semua, membersihkan hati kita daripada sifat-sifat mazmumah, mengurniakan kepada kita akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan menambahkan sifat tawakal, kebergantungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak pernah mensia-siakan permohonan tangisan satu orang hamba di hadapannya. Wallahu a'lam bissawab wa ilaihil marji' wal ma'ab. Insyaallah esok hari yang terakhir insyaallah. Jadi semoga apa yang dikongsi ini dapat memberi manfaat kepada yang bercakap dan seterusnya yang lain, dan kita sebar-sebarkanlah sekiranya ada kebaikan. Wallahu a'lamu bis-shawab wa ilaihil marji' wal ma'ab. Kalamun qadimun la yumallu sama'uhu, tanazzaha an qawlin wa fi'lin wa niyyati, bihi ashtafi min kulli da'in wa nuruhu dalilun liqalbi 'inda jahli wa hirati. Fa ya rabbi matti'ni بسر حروفه ونور به قلبي وسمعي ومقلتي وسهل علي حفظه ثم درسه بجاه النبي والآل والصحابة آمين 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 برحمتك يا أرحم الراحمين. السلام عليكم ورحمة الله.